berbahagia Tan Sri Datuk Seri Utama Arsyad Ayub, Pengurusi Lembaga Pengarah Universiti Melaya, Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin Jalaluddin, Naib Chancellor Universiti Melaya, Profesor Dr. Pendidikan, diiringi Dibdi Kehormat masuk ke dalam Dewan. Hadirin hadiran diminta terus berdiri bagi menyanyikan lagu negaraku dan lagu Universiti Melaya. Burung terbang di pipis lada, terbang rendah di benteng padi. Pantun ada, ucapan ada, sayang tiada, berdoa lagi. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat Yang Maha Esa. We invite Al-Fadil Ustaz Rahimi Saad to recite the doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada petang yang berbahagia ini kami menadah tangan kehambaan memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga ke hadrat-Mu atas nikmat kesempatan untuk sama-sama berhimpun
bagi meraihkan majlis pecah tanah pembinaan bangunan Ma'mal Haq penyelidikan pasca siswaza Fakulti Pendidikan Universiti Malaya dan majlis pelancaran University of Malaya Education Specialist Center. Ya Allah, kami bermunajat kepadamu, mudah-mudahan niat serta hasrat mulia ini bakal mendapat keredaan dan curahan barakahmu dari awal sehingga ke penghujungnya. Jadikanlah hari ini hari kebaikan bagi kami, hari kesinambungan dalam usaha kami mengejar serta memperjuangkan cita-cita murni kehidupan kami, serta hari yang lebih baik daripada semalam serta masa yang telah berlalu. Ya Allah, Ya Rahim Ar-Rahama, apa yang kami rancang dan mulakan langkahnya pada petang yang mulia ini adalah rantaian usaha kami yang berterusan untuk menyumbang sedikit keringat dalam membangunkan insan di bumi tercinta ini. Niat kami bukan sahaja melahirkan manusia berpelajaran, malahan inginkan lahirnya pemimpin masa hadapan yang mampu menongkah arus jabaran. Justru pada hari yang bersejarah ini, dengan disertai pemimpin kami yang prihatin akan masa depan anak bangsa, Engkau berkatilah ya Allah usaha murni ini, sejak dari permulaannya, pelaksanaannya, sehinggalah disempurnakan segalanya nanti. Mudahkanlah apa kiranya ya Allah segala kesulitan yang bakal dihadapi. Jauhkanlah ya Allah segala bala bencana yang bakal menimpa andainya terjadi. Kurniakanlah kepada kami kecekalan, kurniakanlah kepada kami kesabaran, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk melihat pusat ini menjadi mercu kebanggaan bagi kampus tercinta ini. Mudah-mudahan segala pengorbanan yang kami curahkan ini mampu memberi manfaat yang besar untuk generasi anak cucu kami di masa hadapan. Ya Allah, Ya Karimal Kurama, berkatilah usaha kami untuk terus sama-sama bersatu tenaga, berganding bahu dan bertolak ansur, menumpukan sepenuhnya usaha pada mendidik anak bangsa dengan penuh rasa tanggungjawab, jujur dan ikhlas, serta dapat bekerja sebagai satu pasukan yang bersatu hati, saling hormat menghormati serta mempercayai. Berikanlah kami kekuatan tenaga fizikal serta akal fikiran dalam menghadapi segala cabaran dan ranjau tugasan. Jauhilah kami daripada persengketaan yang akan menghancurkan. Pimpinkanlah kami agar sentiasa berada di bawah lembayung keredaan-Mu. Tajamkanlah akal dan panca indera kami agar kami mengenal yang mana intan, yang mana kaca. Lantaran perjalanan hidup ini terlalu singkat untuk kami terjerumus dalam pertelingkahan yang sia-sia dan membuang masa. Ya Allah, Ya Malikal Mulk, kami sandarkan hidup dan mati ini hanya pada-Mu yang Maha Kuasa. Berbekalkan nadi yang masih berdenyut dan nafas yang masih berhembus, bisikan doa kami panjatkan bersama titisan keinsafan. Tampunglah segala kekurangan, iringilah usaha yang diatur dengan keredaan dan keberkatan. Pengampunan kami pinta padamu ya Allah atas segala keuzuran dan keterlanjuran, serta kejayaan dan kecemerlangan yang diharap akan menjadi kenyataan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma walli umurana khiyarana, wa la tuwalli umurana shirarana, wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya rabbal alamin. Allahumma ja'al khaira a'malina akhirahu, wa khaira a'malina khawatimahu, wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudilah Tuhan jalan belapan di malam kelam. Sudilah Tuhan beri ucapan, kata aluan pemanis kalam. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, bagi memulakan bingkisan ucapan pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin Jalaluddin bagi menyampaikan ucapan aluan-aluannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudari pengacara majlis yang berbahagia, Tan Sri Arsyad, Pengurusi Lembaga Pengarah Universiti Malaya, Barisan
pengurusan tinggi, Timbalan Chancellor, pendaftar, begitu juga Dekan Fakulti Pendidikan Profesor Saidah dan warga Fakulti Pendidikan. Alhamdulillah, pertama kali syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada hari ini untuk suatu upacara yang penuh bermakna kepada Universiti Malaya amnya dan juga Fakulti Pendidikan khasnya. Di sini saya ingin memberi pandangan mengenai peranan universiti dalam komuniti. Satu daripadanya adalah memberi jawapan kepada masalah komuniti seperti pendidikan untuk orang kurang upaya misalnya, menangani masalah perbelajaran yang dihadapi oleh kanak-kanak dan dewasa dan mengkaji cara mendekatkan jurang perbezaan antara kaya dan miskin dan juga cara meringankan kesannya ke atas pencapaian perbelajaran. Perkara-perkara yang tersebut tadi dan pelbagai masalah lain perlu kita mengkaji supaya penggubal dasar mempunyai maklumat tepat dan juga terkini untuk menggariskan dasar yang sesuai. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara lain pembinaan bangunan untuk pusat penyelidikan merupakan suatu usaha untuk menambah nilai kepada komuniti. Pusat pendidikan perlu diinstitusikan bagi mendapatkan pengiktirafan masyarakat dan organisasi lain selainnya sebagai sebuah badan yang memberi fokus kepada isu-isu dan permasalahan dalam bidang pendidikan masa kini. Saya juga difahamkan bahawa antara program yang akan dijalankan di pusat ini adalah program pemulihan perbelajaran kanak-kanak. Negara berhadapan dengan lebih 1 juta kanak-kanak yang memerlukan pemulihan, terutama mereka yang tergolong daripada kelompok autisme, kanak-kanak disleksia, bermasalah perbelajaran dan juga lain-lain lagi. Kalau kita nak senaraikan memang panjang. Pakar dalam bidang ini digalakkan mempertingkatkan usaha untuk menyatukan mereka bagi menangani pelbagai isu dan juga masalah. Strategi yang lebih mantap perlulah kita hasilkan sebagai pendidik di universiti. Sebagai pusat pembangunan keluarga dan kanak-kanak, pusat ini akan menjalankan kajian bagi menghasilkan modul pembinaan keluarga. Pakar dalam bidang penyelidikan keluarga akan mencari modul-modul baru bagi membina keluarga yang lebih kukuh, mencari dana dan juga menjalankan kerja-kerja sebagai penasihat. Masa depan kanak-kanak perlu dirancang secara sistematik supaya kehidupan mereka tidak terabai. Pertemuan pakar untuk membincangkan masalah serta penyelesaiannya juga akan dibuat melalui persidangan, seminar dan juga penyelidikan. Tuan-tuan dan puan-puan, pusat ini merupakan satu pusat multidisiplin. Saya juga difahamkan bahawa satu lagi fokus pusat pakar penyelidikan adalah penggunaan teknologi dalam pengajaran dan perbelajaran. Ini amat penting supaya para pelajar dan pengajar di Malaysia tidak ketinggalan berbanding dengan negara lain. Pelbagai langkah perlu diambil untuk menjadikan Malaysia pengeluar teknologi pendidikan dan bukan hanya pengguna teknologi tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penubuhan pusat pendidikan ini diharap dapat menarik minat pakar pendidikan daripada dalam negeri dan juga serantau, terutama sekali di Asia Pasifik untuk bergabung menyeimbangkan tenaga dalam mempertingkatkan mutu pendidikan di peringkat antarabangsa. Dengan adanya pusat tersebut, Fakulti Pendidikan berpeluang melonjakkan profil fakulti dan seterusnya profil universiti dalam kalangan ahli akademik dan juga masyarakat. Akhir kata, saya berharap bahawa apabila pusat ini berfungsi sepenuhnya, ianya akan terkenal sebagai suatu institusi yang menjadi fokus rujukan pendidik, pentadbir dan juga pakar bukan sahaja dari Malaysia tetapi bagi rantau ini dan dunia. Jadi dengan ini sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you, Honourable Vice-Chancellor. Emas tempawan buatmu putri, busana indah buat rupawan. Sudilah tuan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Let us now invite Honourable Tan Sri Datuk Sri Utama Arshad Ayub, Chairman of the Board of Directors, University Malaya, to officiate the Faculty of Education's Postgraduate Research Hub and launch University of Malaya Education Specialist Centre. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Amin, Naib Chancellor, Rohana, Timbalan Naib Chancellor, dan juga Profesor Rafiq, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan, yang seorang tadi Al-Iqbal Pelajar dan alumni. Saya selalu gelaran VC ini, saya panggil Vietcom. Dan juga Deputy VC ni Timbalan Naib Vietcom. Pasalnya saya bagi gelaran pasal kuasa dia bukan banyak. Naib Chancellor punya kuasa, segitu juga timbalannya kuasa. Sebab ada kuasa tu diturunkan oleh Naib Chancellor kepada timbalan Naib Chancellor tu terpulang pada masing-masing lah. Pasal apa saya anggap kuasanya terlalu banyak untuk menjalankan tugas-tugas dan sebagai pemimpin sebuah organisasi, sebuah universiti. Jadi itulah kalau tanya saya maju ataupun tidak sebuah universiti itu dah terpulang kepada pucuk pimpinan universiti. Sebagai pengurusi dan juga ahli lembaga pengarah, kita tidak ada banyak kuasa. Tapi sebab tidak ada kuasa, kita boleh banyak berpengaruh untuk menolong supaya sebuah universiti itu dapat berhebatkan lagi kebijaksanaannya, penyelidikannya, dan pada akhirnya ialah pembangunan pelajar. Sebabnya adanya universiti itu pada hari ini, kalau tidak ada pelajar-pelajar pada hari ini, cuba tanya kita, di manakah kita ada? Pada saya, kita memang tidak ada di mana pun. Masuk saya sendiri tak jadi pengurusi pun. Datuk Amin tak jadi Naib Chancellor because there are no students. Ini yang kadang-kadang kita terlupa. Jadi fokusnya guru dan fokusnya maha guru, kadang saya suka panggil profesor ni maha guru, ialah fokusnya kita melatih kita punya klien pelajar itu dalam sesuatu bidang, masing-masing bidang. Kalau masa kita jadi seorang guru, ialah kita mesti latih anak murid kita tu. Ini dah tak ada perbezaan. Saya pun dah kadang pelik dah macam pertukaran dah banyak. Dulu masa saya sekolah dulu, tiap-tiap tahun ada perbezaan. Kalau tak lulus, cikgu kata tunggulah setahun lagi. Test tu 6 bulan sekali ada lah. Tapi pada hari ni nampaknya dah tak ada lagi. Dah tinggal PT3 pun dah tak ada lagi. Entah macam mana nak access PT3. Jadi besok kalau saya nak masuk asrama semua sekali macam mana? Inilah yang mana fakulti pendidikan ada satu peranan yang sangat penting untuk menyelidik apakah jadi keberkesanan nanti apabila kita buangkan tinggal PT3. Jadi hanya seperingkat SPM saja ya. Dah itu dah tak boleh ghostan lagi lah. Itulah apa yang dah dicapai sampai MSN, itulah tidak boleh. Jadi inilah satu tanggungjawab yang terlalu berat oleh guru-guru. Tetapi kita tanya pula, siapa yang melatih guru-guru? Adakah Datuk Harun Siraj melatihkan guru? Adakah saya yang melatihkan guru? Cumanya Maha Guru yang melatihkan guru-guru. Inilah satu perkara yang terlalu berat pada saya, tanggungjawab terpulang pada Maha Guru untuk melatih guru-guru dengan betul. Pada dulu, pada tahun 58, 57, 56, hanya sebuah universiti saja mula kita ada kat sini. Mula-mula itu Singapura, University of Malaya Singapura. Tapi pada ini, University Malaya Kuala Lumpur, branch of University Malaya. Jadi, dah kita hampir dekat 60 tahun dah. Inilah, kalau mula-mula tu University of Malaya bukan saja number one macam ni. Number one 2 kali.
Tetapi pada hari ini, oleh sebab sudah banyak pusat pengajian tinggi, universiti masuk private sector, kita nak jagalah sebagai satu ketika dipanggil premier university, kita masih lagi premier, tapi whether dalam bahasa Inggerisnya, we are being eclipsed. Kita boleh di-eclipsekan melalui kurang research kita, kurang community service kepada masyarakat, dan juga kurang kepada pelajar kita yang graduate, yang lulus ni. Bila pelajar kita yang lulus daripada Universiti Malaya ni dianggap tidak begitu tinggi standardnya, apabila dibezakan universiti-universiti yang baru ni sibuk. Kalau you tengok UNIMAP, Universiti Merata Perlis misalnya, saya gelar tu marah dia punya vice chancellor. UNIMAP tu dia memang dia campus all over the place. Kena macam-macam lah. ITM ada, UTM ada, UNITEM, dan Tun Hussein On punya universiti di Pahit Raja, Batu Pahat semua sekali ya. Jadi dah banyak universiti ni, inilah kita jaga dengan seberapa yang boleh supaya we are no longer eclipsed. Tapi kalau dalam research kita we are the top, maknanya jadi top university in Malaysia. So but to maintain that standard, it is important for us to work together. Inilah bila ada tertubuhnya bangunan yang kita nak adakan ni, the faculty yang baru ni, bagaimana dalam faculty of education, ya, kitalah yang akan melatihkan. Jadi saya harap pada satu hari kata, guru lulus daripada mana? University of Malaya. Yes, that's the first choice. That's the one, harapan saya lah. Sebagai sungguh pun saya tidak ada kuasa, cara mengajar pun saya tak tahu. Cara bercakap pun tahu sikit-sikit lah. Tapi cara mengajar saya tak. Tapi this is the one, your own punya ingredient. Macam kita nak masak lah. Sama ada tahu kunyit lebih, halia banyak, serai ke, daun pandan ke, ketumbar ke, apa semua sekali. Kita pulang kepada kita. This is where kita tidak payah ikut bagi orang lain. It's our own concoction, I call it. But that concoction can be very much right on top. Bandingnya tadi. Inilah terpulang kalau tanya saya merayu kepada Faculty of Education, yang the first Faculty of Education, you even have your own university school dah dulu. Di mana kalau anda faham? Sekolah Sri Petaling tu. University school dia panggil tu. Sehingga semua dah nak masuk university school. Dah sudah. Tapi dah banyak sangat kerajaan dah kelang kabut, hilangkan university school. So you have no more chance to your experiment. Tak boleh. Tak ada nak buat eksperimen, apa nak buat kemajuan guru ke, kemajuan anak murid. Now sekarang terpulang pada kita as individual to go out to the various other school to do your experiment and research. Ya? Jadi bukan sahaja kita bertujuan untuk mempertekadkan penyelidikan pusat yang akan ditubuhkan ini, tapi juga menjalankan aktiviti seperti memberi khidmat kepada pelajar kurang upaya yang disebutkan oleh Profesor Amin tadi, menjalankan kaunseling untuk mereka yang bermasalah pembelajaran dan menganjurkan persidangan mengenai pendidikan. Dan kalau kita sebut kaunseling, kali tuan-tuan tak tahu juga, yang mulakan counselling and guidance ni ialah ada satu college, ada satu pusat pengajian yang dinamakan jam itu Mara Institute of Technology. The first one to introduce counselling and guidance. Kebetulan hamba Allah yang jadi pengarah pada ketika itu lah bernama Arsyad bin Ayub lah. Counselling and guidance. Sebab dia dah nampak pandangan masalah pelajar-pelajar. Sebab budak daripada luar bandar yang tidak masuk Universiti Yamin ni, Universiti Malaya, ya, tak dapat pergi seberang laut, dia bagi peluang yang kedua, sama ada tak dapat HSC tak cukup, tak dapat masuk Universiti Malaya. Jadi bagaimana nak menjalankan pelajar-pelajar? Itulah digunakan counselling and guidance. Sehingga hari ini kita dah banyak dah. Universiti of Malaya dah ada counselling and guidance course. Bagaimana pelajaran tidak ada sains, kita nak hidupkan dia sudah jadi doktor engineering. Ini saya cakap tahun 60-an. Jadi yang ada belum, tak tahu nanti ada ke dalam dunia, tak tahu lah. Dalam 60-an. Jadi itu bagaimana kita counselling and guidance. Bagaimana kita ubah secara akademik yang buat di Universiti of Malaya pada ketika itu, kita try to go towards sub-professional and professionalism.
kadang-kadang kita kalau at the lower level is called vocational banyak tadi. Jadi inilah kita sebagai fakulti pendidikan mencari jalan bagaimana bukan saja terhadap penyelidik, bukan saja terhadap pendidikan, bagaimana kita boleh berkhidmat kepada masyarakat pada masa akan datang. Jadi universiti di Malaysia dan universiti lain di dunia pada masa ini menghadapi pelbagai cabaran seperti persaingan dan keperluan untuk menjalankan pendapatan. Dan satu lagi kita kena cari 30% duit. Ini terpulang pada tuan-tuan dan perempuan semua sekali untuk mencari. Jadi dalam perkara ini, inilah yang kita sangat bertanggungjawab. Bukan saja ini, macam tadi saya dibagi tahu oleh, sorry saya panggil Datuk Siraj saja because I know the Harun as well, the sister lah. Jadi pada saya yang diterangkan kepada saya lah, it's more like a laboratory. Dia kata macam faculty of medicine, ada dia punya a lot of patient, yang ini banyak yang kekurangan pelajar-pelajar kita. Jadi kalau harapan saya kita teruskan pendidikan kita supaya masyarakat kita lebih dapat banyak kepandaian dan masa. Sebab pada hari ini masalah pendidikan is so democratic lah guna bahasa Inggeris. Saya bimbang kadang-kadang. So democratic, ada sekolah Arab, sekolah agama, sekolah Cina, sekolah India, sama ada tangguhlah kebangsaan, ada bangsa-bangsa nak, itu nak menyedapkan hati lah kan, tahulah kebangsaan apa semua-semua, dan macam-macam jenis sekolah. Dan juga dia punya yuran pun, bayaran pun macam-macam banyak juga yuran. Jadi kalau saya perhati, saya cuba halusi, the education in the future tends to be those who can afford. Teruklah anak-anak saudara kita, cucu kita di kampung, sama ada baik Kromo ke, Ulu Tiram ke, mana-manalah, Palembang ke, Pasir Bas sekali ini. Orang ini semua semata-mata bergantung kepada sekolah kebangsaan. Jadi kalau tuan-tuan pensyarah semua sekali dan profesor dapat cari jalan bagaimana kita memperkuatkan, memperhebatkan the delivery of the educational opportunities in the national school, and I bet you have done a great service to the nation. Itulah kalau tanya saya, kalau saya ada menaruh, kalau saya ada menaruh satu kebimbangan pada masa akan datang dalam bidang pendidikan, ialah bagaimana kita dapat memperkuatkan, memperhebatkan penyampaian ilmu dan pelajaran di sekolah kebangsaan. Kerana di situlah bagi mereka yang kurang berupaya to get private education. I'm not saying the private education is the best of education. No, I'm not saying that. But ini yang kita perhebat. Jadi itulah tanggungjawab pada guru, dan sebab tanggungjawab pada guru, maka tanggungjawab itu dipindahkan dan dikelolakan oleh maha guru yang ada dalam auditorium pada hari ini. Itulah harapan saya lah. Kalau saya dapat sampai, if I get that message, if you take home that message, you have a special responsibility to train the teachers, who are going to serve in the national school. And also, it falls on you, your responsibility, to see you train them the best of the teachers. Then we will have no problem for the future. Maka dengan ini saya telah cakap lebih panjang sikit, dan saya meresmikan Majlis Pecah Tanah Bangunan Makmal Hub Penyelidikan Pasca Siswaja Penyelidikan dan Pelancaran Universiti Malaya Education Specialist Center, UM-EduSpec. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan Tan Sri yang penuh bermakna itu tadi. Mohon yang berbahagia Tan Sri untuk terus berada di atas pentas. Dipersilakan naik Chancellor dan Dekan Fakulti Pendidikan untuk naik ke pentas bagi majlis penyampaian cinta mata. Tulus ingatkan juga kepada yang berbahagia Datuk, justru dipersilakan Dekan
Fakulti Pendidikan untuk menyampaikan cenderamata kepada yang berbahagia Datuk. Majlis mempersilakan yang berbahagia Tan Sri Prof. Datuk dan Dekan Fakulti Pendidikan untuk mengambil tempat. Tapi satu lagi saya terlupa nak cakap. Nah, ini Ustaz. Bila saya tanya Rafiq, dia kata 5 tingkat je. 2 tingkat kapal, 3 tingkat untuk lecture room. Pada saya, suruh dia lihat balik semula, bolehkah kalau kita buat 8 tingkat? Barangkali 3 tingkat tu kita buat ini kapal, yang 5 tu lecture. Sebabnya kita kekurangan tanah. Dah tentu tuan-tuan perempuan ni, kalau saya kata kita buat branch campus dekat Banting ke, dekat Pasir Mas, semua tak mau pergi kan? Semua tak mau pergi. So jadi lebih baik kita cuba tengok. Kalau kita kurangkan duit, kita tengoklah kita ada reserve kita sikit-sikit boleh guna. Sebabnya kalau kita nak pergi tempat lain, kita tak ada tanah kita yang guna. Jadi siapa ada tingkat, 2-3 tingkat, barangkali kena kita sampai masa barangkali kita sediakan, kita roboh tempat tu, buatlah 8 tingkat apa sekali macam tu lah. Sebabnya tanah di Taling Jaya, di Kuala Lumpur ni memang susah nak dapat. Dan itu saya minta Rafiq kalau ada peluang, kajilah balik semula kalau kita boleh tambah. Especially the pile ini. Hebat cadangan yang bagi Tan Sri tadi. Majlis diteruskan lagi dengan pembedakan reka bentuk bangunan oleh arkitek Hir Muhammad Tahir daripada Almas Arkitek Sdn Bhd. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tan Sri Dato' Sri Utama Asyad Ayub, Pengurusi Lembaga Pengarah Universiti Melayu, Yang berbahagia Prof. Dato' Dr. Muhammad Amin Jamaluddin, Naib Chancellor UM, Timbalan Naib Chancellor, Profesor Dr. Sairah Siraj, Dekan-dekan, Timbalan Dekan, Ketua-ketua Jawatan, pensyarah-pensyarah, warga-warga Universiti Melaya, khususnya warga Fakulti Pendidikan. Terlebih dahulu saya ingin sebagai wakil Almas Arkitek Sdn Bhd ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak UM, khususnya pihak Fakulti Pendidikan dan juga UM Holdings kerana sudi memberi mandat kepada kami untuk meneruskan kerja-kerja reka bentuk makmal hab pendidikan pasca siswaza, seterusnya untuk persembahan hari ini. Kerja-kerja reka bentuk ni sebenarnya dimulakan seawal penghujung bulan 2012 dengan kerjasama pihak fakulti serta pihak UM Holdings. Pelan-pelan bangunan untuk kelulusan dikemukakan suku pertama 2013 dan akhirnya telah diluluskan untuk pembinaan yang dimulakan 29 April yang lalu. Kerja-kerja piling mungkin akan bermula dalam masa-masa terdekat ni. Reka bentuk bangunan adalah mengambil kira sepenuhnya keadaan-keadaan tapak yang disediakan serta kawasan-kawasan sekeliling. Hasilnya ruang makmal hab penyelidikan ini yang seluas 33,000 kaki persegi dapat juga dilengkapi dengan ruang meletak kereta. Asalnya 33,000 kaki persegi tanpa tempat letak kereta. Memuatkan lebih kurang 50 buah tempat letak kereta. Izinkan saya untuk meneruskan persembahan dengan slideshow.
lebih lanjut kita akan lakukan masa lawatan tapak nanti. Assalamualaikum. Thank you very much, Architect Hir Muhammad Tahir from Almas Architects in Durian Berhad. That was the initial architect plan. Now that we might get 8 floors, we will, I guess, have to revisit. University Malaya Education Specialist Centre is the brainchild of Professor Dr. Saeedah Siraj. It is the first education specialist centre aimed at addressing issues, challenges, as well as treating illnesses that we may face in the future, particularly in the field of education. We now present our corporate video and introduce to you what we plan for EduSpec. Thank you. Siraj, iaitu merupakan Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Hello, Assalamualaikum Doktor. Seluruh masyarakat Malaysia pada guru-guru masa kini adalah amat besar kerana kehidupan kanak-kanak.
Thank you very much. This just in, we are proud to share that we have managed to gauge our first client, which is the Ministry of Education, and they've agreed to fund 5 million ringgit to work closely with us, specifically under the Professional Development Laboratory. Congratulations. Untuk maklumat semua, sempena dengan Majlis Pecah Tanah dan pelancaran Education Spec, pelajar-pelajar tahun 3 Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak telah menjahit dan mengibarkan jalur gemilang berukuran 30 meter dan 5 meter lebar. Tahniah kepada para pelajar atas usaha mereka. We now invite Honourable Tan Sri, Honourable Vice-Chancellor and all our guests to the EduSpec site for the signing of our plaque ceremony. We thank you everybody for being here in this auspicious occasion. Assalamualaikum. Bangunan ini akan menyediakan kemudahan untuk workshop masyarakat. That one is supposed to be the 3 stories. There are 3 stories. This doesn't. This one doesn't. This one is the upper level, but it's 3 levels. Yes, this is on the higher level. So the ground floor is where you have the ground pavilion. As you go higher, the highest. Yang kapak ke bawah. Kapak is below this one. Is the ground floor. So masuk kapak 5 level. Masuk kapak is 5 level. So I'll show you. Kepada wakil pihak arkitek dan kontraktor yang telah memberikan kalimat tapak, kepada yang berbahagia Tasri dan seluruh dimohonkan mengenai projek yang akan pelancaran Majlis Pecah Tanah Bangunan Bank Hak Pendidikan serta Siswalah Fakulti Pendidikan dan juga pelancaran University of Malaya Education Specialist Center pada petang ini. Dah biasa ke ada tolong bunyi? Ada bunyi pom nanti. Biasa ada potong panjang susah Nanti pandang nanti. Terima kasih kepada Datuk Seri Utama Asad Ayub di atas penyempurnaan Majlis Pecah Tanah Bangunan Makmal Hak Penyelidikan Pasca Siswalah Fakulti Pendidikan pada petang ini. Dan seterusnya Tan Sri dan para tim kehormat dijemput untuk ke sidang askar dan juga minum petang yang disediakan oleh pihak pengajian. Terima kasih Tan Sri juga. Ada korek itu. Jauh nak korek. Dengan benderanya? Benderanya dekat sana sebab kecil blok yang besar. Terima kasih Razan. Tahun 3 tahun. 4 tahun. Tahun ni. Ini semua permata ambil je. Permata. Ada banyak permata. Permata kat Terengganu ambil dia orang semua. Mana Terengganu? Kau mesti. Kau hulu Terengganu. Awal je. Nah, ni tak ada. There's nothing wrong with it. Except this story. Rasa boleh tambah buat tadi. Tahu dia PC. So, kita minta lawan ni kan. Kita buat perencanaan orang lagi ada jauh. Benar sih. Lagi? The people would dictate.
Semua dapat A. 70% dapat A. Dan seterusnya para jemputan dipersilakan ke khemah untuk jamuan ringan. Terima kasih. Dan yang menolong tu syarikat. Wah, cantiklah baju. Wah. APP Jika ada KEF 25% kita kena. Sampai 16 September. Next year.